Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 34 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin di negara Brunei Darussalam dengan satu kluster baharu dikesan iaitu Sempurna Enak yang melibatkan 9 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Satu kluster baru telah dikesan dengan pengesanan 9 kes baru pada hari ini. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Sempurna Enak. Terdapat juga tambahan kes baru pada kluster aktif yang sedia ada, iaitu 8 kes bagi kluster Chong Hua KB, 4 kes bagi kluster Al-Falah, 3 kes bagi kluster ABCI, 2 kes bagi kluster Total dan 1 kes bagi kluster Star Lodge. 1 kes telah dikaitkan dengan kes 362, manakala 2 lagi kes adalah kes import. Mereka tiba ke negara ini dari Manila pada 28 Julai 2021. Dari jumlah kes yang dilaporkan pada hari ini, 32 kes adalah kes jangkitan tempatan, iaitu termasuk 4 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Sementara itu, 9 kes telah disahkan sembuh di Pusat Pengasingan Kebangsaan, membawa kepada jumlah kes yang sembuh sebanyak 314 kes. Ini bermakna terdapat 123 kes aktif yang sedang berada dalam rawatan pada ketika ini, di mana semua kes adalah dalam keadaan yang baik. Dalam 24 jam yang lalu, sebanyak 2,172 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dilaksanakan sejak Januari 2020 kepada 160,064 ujian. Menteri Kesihatan juga mengingatkan orang ramai untuk mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan bagi mengawal wabak yang berlaku pada masa ini. Menurut Yang Berhormat, langkah efektif membantu negara menangani wabak ialah dengan vaksinasi COVID-19, penjarakan fizikal dan pemakaian sungkup muka. Hasil daripada pemantauan berterusan Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa 92 kes tempatan, hanya 7 kes, 7.6%, telah menerima suntikan COVID-19 yang lengkap. Manakala yang selebihnya, iaitu 85 kes, sama ada belum menerima suntikan COVID-19 atau belum menerima vaksin dengan lengkap. Bagi kes-kes yang telah divaksinasi dengan lengkap, laporan perubatan daripada Pusat Pengasingan Kebangsaan menunjukkan mereka sama ada hanya menghidap tanda-tanda jangkitan yang ringan atau tidak mempunyai sebarang tanda jangkitan. Analisa awal mengenai keberkesanan vaksinasi di negara Brunei Darussalam menunjukkan pengambilan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 adalah lebih dari 70% berkesan dalam mengurangkan jangkitan, termasuk jangkitan tanpa tanda-tanda penyakit. Selain dari mengurangkan risiko jangkitan, vaksin juga didapati lebih berkesan dalam mengurangkan risiko penyakit yang teruk. Kajian-kajian di United Kingdom dan Canada menunjukkan 2 dos vaksinasi COVID-19 adalah lebih dari 90% berkesan dalam mencegah penyakit yang teruk, termasuk jangkitan varian Delta. Mengambil kira dapatan-dapatan ini adalah lebih mustahak bagi semua orang yang layak menerima suntikan COVID-19 untuk mendapatkan suntikan tersebut bagi melindungi diri sendiri dan keluarga masing-masing, terutamanya warga emas berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang menghidap penyakit kronik. Setiap kementerian atau organisasi dikehendaki untuk mengaktifkan protokol Business Continuity Plan dengan segera ketika menjelaskan perincian tugas secara work from home. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua,
Semua pegawai dan kaki tangan yang dibolehkan menjalankan tugas secara work from home dipastikan bertugas dari rumah dan hanya pekerja mustahak diaturkan untuk bertugas di pejabat. Pengaktifan Business Continuity Plan hendaklah dilaksanakan tanpa menjejaskan fungsi dan perkhidmatan teras dalam organisasi masing-masing. Sebagai contoh, sebuah organisasi atau jabatan yang mempunyai 100 orang tenaga kerja telah mengenal pasti seramai 20 orang adalah pekerja mustahak yang hanya dapat melaksanakan tugas secara on-site, iaitu work from office. Manakala seramai 80 orang dikenal pasti boleh melaksanakan kerja-kerja secara remote, iaitu di tempat tinggal. Dalam senarai ini, kumpulan tenaga kerja work from office seterusnya hendaklah dibahagikan kepada dua kumpulan yang mana akan menjalankan tugas di tempat atau bangunan berasingan tanpa berkomunikasi secara fizikal di antara kedua buah kumpulan, iaitu kumpulan A bertugas di tempat atau bangunan A dan kumpulan B bertugas di tempat atau bangunan B. Contoh kedua, iaitu di mana bilangan pekerja mustahak adalah sangat ramai. Maka kumpulan tenaga kerja work from office hendaklah dibahagikan kepada 3 atau 4 kumpulan seumpamanya dan menjalankan kerja-kerja di 3 atau 4 tempat-tempat berasingan tanpa berkomunikasi secara fizikal. Sebagai alternatif, kumpulan-kumpulan tersebut juga boleh dikehendaki untuk menjalankan kerja di bangunan pejabat secara bergilir mengikut jadual yang ditetapkan. Jadual giliran hendaklah ditetapkan oleh ketua jabatan masing-masing. Pekerja mustahak hendaklah dikenal pasti oleh setiap ketua unit berdasarkan tugas dan tanggungjawab mereka dan perlulah dihadapkan untuk kebenaran ketua jabatan atau organisasi masing-masing bagi mereka diaturkan untuk bekerja dari pejabat. Setiap ketua jabatan atau organisasi adalah bertanggungjawab ke atas deliverables yang dikehendaki daripada pasukan-pasukan sepanjang tempoh work from home. Langkah-langkah akan diambil untuk memastikan fungsi dan penyampaian perkhidmatan tidak terganggu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga menjelaskan Business Continuity Plan kementerian atau organisasi perlu dikemaskinikan mengikut kesesuaian berdasarkan peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa. Standard Operating Procedures ataupun SOP hendaklah disediakan dan dilaksanakan untuk penyampaian peralatan kerja dan dokumen-dokumen rasmi yang diperlukan untuk work from home. Di mana-mana yang berkenaan, syarikat pembekal atau vendor yang membuat pengantaran ke bangunan-bangunan pejabat perlu dikenal pasti dan dihubungi oleh pasukan masing-masing bagi mengesahkan protokol Business Continuity Plan adalah serasi untuk pengantaran, pembekalan dan mencadangkan tata cara alternatif jika perlu. Pengaktifan protokol work from home adalah sah selama 2 minggu dan tertakluk kepada situasi penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian atau organisasi juga perlu memaklumkan secara teliti dan jelas kepada pegawai, kaki tangan serta orang awam jika berkaitan mengenai pelaksanaan Business Continuity Plan. Sebagai tambahan, di kesempatan ini juga perlu memperingatkan organisasi-organisasi sama ada sektor kerajaan maupun swasta
untuk sentiasa memastikan kawasan bangunan pejabat adalah senantiasa dalam keadaan yang bersih dan pembersihan kawasan pejabat hendaklah dikekalkan mengikut SOP Kementerian Kesihatan. Langkah-langkah yang disebutkan adalah bagi memastikan business continuity plan organisasi berjalan dengan lancar dalam melindungi dan menjaga kesejahteraan tenaga kerja dan membendung risiko penularan wabak COVID-19 di negara ini. Beberapa persoalan mengenai tegahan keluar masuk daerah, tiada penjarakan sosial semasa ujian swab, kemasukan warga asing ke negara ini serta kesejahteraan ibu-ibu mengandung antara yang disentuh semasa sesi soal jawab. Mengenai penguatkuasaan ke atas langkah-langkah pengawalan seperti tegahan keluar masuk dari daerah Red Zone, Yang Berhormat Menteri Kesihatan nasihatkan orang ramai untuk menggunakan kebijaksanaan masing-masing ketika hendak keluar rumah. Kita mesti remind yourself to distance yourself. They are two different things. So diharap orang ramai dapat mengikut apa juga. Menyentuh mengenai isu tular mengenai tiada penjarakan sosial semasa mendapatkan ujian swab, Menteri Kesihatan menegaskan pelaksanaan penjarakan sosial diutamakan ketika mendapatkan ujian swab di samping sabar mematuhi arahan yang dikeluarkan. Mengenai kemasukan warga asing ke negara ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan ekonomi negara masih memerlukan pekerja asing untuk berkhidmat dalam sektor tertentu. Walau bagaimanapun, ketibaan mereka ke negara ini dikawal ketat dengan prosedur operasi standard yang ditetapkan. Segi kesihatan yang seperti kita sebutkan. Mengenai ibu-ibu mengandung yang bekerja di sektor penting, Menteri Kesihatan menyarankan agar pertimbangan diberikan oleh jabatan dan institusi terlibat untuk mengarahkan mereka bekerja dari rumah. Ini perlu untuk melindungi mereka yang terdedah, manakala vaksin juga selamat untuk diberikan kepada ibu-ibu mengandung. Work from home seboleh-bolehnya lah. Dalam usaha membendung dan mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri maklumkan penutupan sementara kaunter-kaunter perkhidmatan jabatan-jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri pada masa ini hingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan nanti. Sebarang permohonan, aduan dan pertanyaan boleh menghubungi talian-talian tertera. Berhubung situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga memaklumkan mengenai jenis perkhidmatan dan waktu perkhidmatan jabatan tersebut. Kita ikuti maklumat mengenainya.
Pengambilan pusingan kedua HIKAS 2021 secara dalam talian bagi kemasukan ke Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Politeknik Brunei bagi bulan Januari 2022 tahun akademik 2021-2022 kini bermula dan akan ditutup pada hari ke-5 selepas keputusan peperiksaan GC peringkat A Jun 2021 dikeluarkan. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah di peringkat ijazah sarjana muda dan level 5 diploma sahaja. HIKAS dibukakan kepada pemegang kad pintar Brunei Darussalam berwarna kuning, ungu atau hijau. Sebelum tarikh tutup HIKAS, pemohon adalah dikehendaki untuk membuat pembayaran tertunggak melalui aplikasi BIBD Mobile Application dan mendaftar ke sistem kemasukan dalam talian di institusi yang dipohonkan. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di moi.gov.bn atau laman sesawang HIKAS di hikas.moi.gov.bn. Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan pentadbiran HIKAS melalui email ke ask.hikas@moi.gov.bn atau melalui talian 238-1992 atau 238-1224 semasa waktu pejabat. Sementara itu, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD maklumkan mengenai perubahan waktu operasi bagi beberapa cawangannya ke arah mengurangkan risiko penularan pandemik yang berlaku di negara ini. Bermula hari ini hingga 15 Ogos 2021, waktu operasi bagi beberapa cawangan BIBD akan bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang pada hari Isnin hingga Khamis, manakala pada hari Jumaat waktu operasi akan bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Cawangan-cawangan yang terlibat ialah cawangan ibu pejabat di ibu negara, Kiulap, Serusup, Tanjung Bunut, Tutong, Kuala Belait, Temburong, BIBD Securities di Kilap dan BIBD At-Tamwil di Beribi. Sementara itu, cawangan Rimba, Gadong NextGen, Manggis, Mentiri, Sri Muara, Penaga, Seria dan BIBD At-Tamwil di Kuala Belait adalah ditutup. Perkhidmatan BIBD NextGen, kad kredit dan debit BIBD serta BIBD Quick Pay adalah beroperasi seperti biasa. 17 kelahiran anak damit dicatatkan pada 1 Muharram 1443 Hijrah di daerah Brunei Darussalam. 15 kelahiran anak damit dicatatkan, 8 daripadanya adalah anak damit lelaki dan 7 anak damit perempuan. Di daerah Belait, 2 kelahiran anak damit lelaki dicatatkan, manakala tiada kelahiran dicatatkan di daerah Tutong dan Temburong.